Hai, Assalamualaikum semua. Kelas hari ini kita ada topik yang sangat-sangat khusus. Maksudnya, hari ini kita nak plan macam mana kita nak buat penetapan matlamat. So, apa tu penetapan matlamat? Okey, sebenarnya penetapan matlamat ni adalah satu konsep yang kita guna pakai dan dibuat oleh Angel Group. So, Angel Group ni adalah agensi kita. Okey. Dan kita akan gunakan penetapan matlamat ni sepanjang 27 bulan. Alright? So, hari ni Nini nak cerita apa tu penetapan matlamat, macam mana kita nak apply dan apa benefit kalau kita apply this concept. A little bit disclaimer sebelum Nini continue kelas hari ni. Okay, maklumat dalam perbincangan ni tujuan untuk kita tingkatkan ilmu dan maklumat umum sahaja. Sekiranya berminat dengan cadangan yang Nini nak propose hari ni, please make sure dia sesuai dengan kita punya objektif, dia tak rasa terbeban dan boleh follow. Okay, jelas Okay, sedikit pengenalan yang baru je first time join kelas Nini. Okay, saya Nini Comel, founder NC Team, CEO Fabulous System Empire dan juga consultant Quantum Matter. So hari ni sebenarnya kita nak belajar satu konsep menggunakan produk yang kita semua dah tahu. Okay, iaitu GCA. Goal Convert Account. First thing, GCA ni apa? So GCA ni adalah Gold Convert Account. Jadi Gold Convert Account ni sebenarnya dia account tukaran emas kepada tunai. Jadi kita setiap bulan kita pasti akan berbelanja. Setuju? Okay. Macam mana kita nak pastikan apa sahaja yang kita dah keluar, yang kita dah spend, ada backup, ada aset untuk masa depan kita. Okey, jom kita tengok gambar rajah yang dekat depan ni. Okey, kita tengok contoh. Okey, sebelum ni apa yang kita buat? Kita ada cash. Okey, first thing kita ada cash. Semua orang ada cash, ada duit. Apa yang berlaku adalah kita nak berbelanja. Tak kisahlah kita nak belanja, kita nak bayar duit rumah, duit kereta ataupun loan, ataupun nak bayar apa sahaja, kita kena spend, iaitu belanja. Setuju? Okey, bila kita dah belanja, apa yang berlaku kepada duit kita tadi? Apa yang berlaku? Duit kita akan habis. Betul tak? Bila duit akan habis, sebenarnya apa sahaja yang kita dah dapat, okey, cash yang kita ada, sekiranya kita berbelanja, duit itu akan habis. Setuju tak? Okay, kalau setuju, boleh tak klik dekat ruangan chat box. Okay, setuju. Ini adalah konsep asas. Kita ada duit, maka kita nak berbelanja. Bila kita keluarkan duit, automatically duit yang pada asalnya milik kita sekarang ni dah habis. Alright, so itu konsep yang sebelum ni. Now, apa yang kita nak belajar hari ni adalah bagaimana cara untuk kita belanja seperti biasa. Okay, now kita nak masuk bahagian kita nak belanja. Okay, kita ada cash. Okay, sebelum tu kita nak masuk kepada selepas kita kenal dengan konsep GCA ni tadi. Kita ada cash. Okay, contoh hari ni Nini ada RM1,000. Nini nak belanja duit tersebut. Tapi sebelum belanja, apa yang Nini buat sebenarnya? Nini cuma pastikan RM1,000 ni tadi, ini backup dengan emas. Okey, kenapa nak backup dengan emas? Sebab emas ni seperti yang kita sedia maklum adalah aset yang orang kata kalis inflasi, berharga. So kita tukarkan kepada emas dulu. Kemudian apa yang terjadi? Quantum Matter akan pulangkan cash advance dekat kita sebanyak 85%. So, apabila kita buat konsep GCA ni, duit tetap habis. Kita still nak bayar apa sahaja expenses yang kita nak belanja. Kita nak keluarkan. Cuma kelebihannya dekat sini adalah walaupun kita dah berbelanja, tetapi simpanan emas kita tetap ada. Okay? So, ini yang kita nak belajar macam mana kita nak at least apa yang kita spend tu in future, kita tak akan nampak sekarang tau. Cuma kita akan nampak pada masa hadapan. At least masa hadapan kita masih ada simpanan emas yang kita dah pun berbelanja beberapa tahun lepas. Yang kita pun tak tahu kita spend untuk apa. Alright? So hari ni, bagi sesiapa yang first time dengar pasal GCA, so minima GCA hanyalah RM150. So maksudnya apa?
Hari ni kita ada RM150, kita nak convert lah GCA pun boleh, tak ada masalah. So minimum 150 dengan sebarang amount yang kita nak convert pun boleh. Contoh kita nak convert RM1,000, RM10,000, tak ada masalah. Okay? Alright. So apabila kita buat je GCA, automatically Quantum Metal akan pulangkan cash advance 85%. So macam mana pula Quantum Metal nak bagi cash advance ni? Sebab pada asalnya kita nak buat GCA ni sebab kita nak pakai duit, betul? So Quantum Metal pulangkan balik cash advance 85% tu untuk kita berbelanja. Jadi berapa ambil masa? Berapa lama yang diperlukan untuk kita dapat balik duit tu? Ambil masa 1 ke 5 hari bekerja. So contohnya hari ni Nini ada RM1,000. Okay? Dan bayangkan sama-sama ada RM1,000. Kalau Nini convert GCA, berapa cash yang Nini akan dapat? Boleh tak sesiapa tuliskan jawapan di meeting chat? Kalau Nini ada RM1,000, berapa cash advance yang Quantum Metal akan pulangkan? Betul, 85% daripada total keseluruhan yang Nini nak convert, iaitu RM850. So RM850 ni dapat masuk mana? Masuk ke dalam akaun bank Nini. Bila masuk ke akaun bank Nini, kelebihannya dekat sini, umpama Nini masih lagi ada RM1,000 value of gold. Di mana? Di holding inventory ataupun dalam Quantum Metal ini. So Quantum Metal ni dia ada kenakan management fee. Maksudnya walaupun kita dah pakai RM850, of course Quantum Metal akan kenakan sedikit management fee iaitu 3.5% setahun atas 85% yang kita dah pakai sahaja. So kalau kita ambil contoh tadi, kita pakai RM850, maka dia hanya kenakan management fee atas RM850. So apa lagi benefit kalau kita buat GCA ni adalah kita tidak ada risiko emas dilelongkan. Simpanlah 10 tahun, simpanlah 50 tahun, bila-bila masa yang kita rasa nak jual, kita boleh jual. Okay? Sebab kita tidak ada had masa dan emas kita pun tidak akan dilelongkan. So macam mana sebenarnya GCA ni boleh dapat untung? So apa benefit dia? The benefit adalah atas kenaikan harga emas. Perubahan yang berlaku disebabkan perubahan harga emas. So satu soalan ini kepada anda semua. Hari ni, okay, sekiranya kita beli emas, siapa yang tentukan kenaikan ataupun penurunan harga emas? Siapa? Siapa boleh jawab? Adakah kita? Adakah Asri? Adakah Cikgu Nas yang tentukan harga emas? Tidak. Siapa yang tentukan kenaikan ataupun penurunan harga emas adalah market sendiri, pasaran itu sendiri. So, kita hanyalah mengambil peluang daripada peningkatan ataupun penurunan harga emas tersebut. Okey? Boleh? So, ini adalah secara ringkasnya konsep GCA. Okey, jelas kan? Okey, now kita akan pergi kepada next slide. Okey, dalam next slide, masih lagi confused bila masa yang sesuai ataupun bila yang kita nak buat GCA ni sebenarnya. Okay, konsep GCA ni kita boleh apply bila-bila masa. Yang contoh yang pertama adalah apabila kita nak kembangkan simpanan bank. Contohnya hari ni, Nini ada di akaun bank sebanyak RM10,000. Yang mana Nini tak nak invest, Nini tak nak beli GAE sebab mungkin Nini pada pendapat Nini high risk. So Nini tak nak masuk GAE. Tapi Nini still nak kembangkan aset dalam simpanan bank tersebut. So apa yang Nini buat? Nini boleh pinjam sekejap daripada bank tadi RM10,000, Nini buat GCA. So daripada RM10,000, berapa yang Nini akan dapat balik cash? Berapa? Nini akan dapat balik cash sebanyak RM8,500. So Nini masuk semula ke akaun bank tersebut. So apa yang Nini buat sekarang ni? Sebenarnya Nini diversify. Daripada simpanan Nini hanya berada di akaun bank sahaja, sekarang ni Nini ada emas, ada duit di akaun bank. So itu cara yang pertama, Nini nak kembangkan, diversify. Okay? Cara yang kedua adalah contoh sesiapa yang nak beli rumah ataupun nak beli kereta, okay? Deposit sekarang ni
sebelum kita bayar deposit, kita boleh apply konsep GCA. Okay? Hari ni, Nini nak beli rumah, Nini kena bayar down payment sebanyak 10%. Okay? Duit habis, rumah akan dapat dan Nini perlu bayar setiap bulan. Tapi bila kita buat GCA, sebenarnya apa yang kita buat, kita backup segala duit yang keluar. Tak kisah 10% down payment ataupun setiap bulan tersebut. So, duit yang Nini keluarkan, Nini backup dulu sebelum berbelanja. Okay, itu konsep yang kedua. Okay, konsep yang ketiga ataupun cara yang ketiga, kita boleh juga apply apabila kita nak beli tanah. Okay, sebelum beli tanah, buat dulu GCA. At least tanah ada, emas pun ada. Alright? Keempat, belanja bulanan. Every month kita belanja, betul? Tak ada sebulan pun kita tak belanja. Kita pasti akan belanja. Kita ingat lagi tak perbelanjaan kita 2 bulan lepas ataupun 2 tahun lepas pergi mana? Ada tak sesiapa recall balik? Dulu RM1,000 ni kita beli apa Ada tak kita recall? Kita tak pernah ingat pun. Kita buat apa? Tiba-tiba duit dah habis macam air. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat GCA dulu untuk at least kita ada juga aset emas tu. Okay? Itu yang keempat. Yang kelima, komitmen kita. Okay, setiap orang ada komitmen. Macam tadi, kita buat loan untuk rumah. Setiap bulan kita nak bayar duit dekat bank kan? Duit loan. Setiap bulan juga sebenarnya kita boleh backup segala perbelanjaan yang kita buat. Okay? Seterusnya, melancong ataupun bercuti. Sebelum kita nak bercuti, sebelum kita nak melancong, kita nak bayar agensi ataupun apa saja, nak bayar flight ticket. Before that, buat GCA. Sekurang-kurangnya lepas kita dah melancong, after 1 year, 2 years, kita boleh lagi pergi melancong ke destinasi berbeza. Dengan hanya disebabkan dulu kita backup perbelanjaan kita dengan emas. Okay, last sekali, company overhead. Pada sesiapa yang ada business, even you ada small business, you ada medium type of business, ataupun you ada family business, you have to apply GCA. Kenapa? Nini cakap based on pengalaman Nini sendiri, sebab Nini buat GCA every month dengan overhead company. Nini nampak duit tu pergi mana. Sebab apa? Sebab kita as a business owner, kita takkanlah nak buat company untuk setahun 2, betul tak? Kita mesti ada aim yang besar, kita nak company kita beroperasi at least 10 years, betul tak? Setuju. Jadi mesti kita kena fikir, in 10 years, apa lagi aset yang kita boleh buat as a backup plan untuk company grow. One of the way is GCA. Okay, Nini akan tunjuk kejap lagi. Okay, testimoni Nini sendiri dan keuntungan yang kita dapat. Walaupun kita tak nampak keuntungan tu sekarang, tapi kita boleh nampak, kita boleh nampak perbezaan kita buat GCA dan tidak buat GCA. Okay, so kenapa sebenarnya kita buat GCA? Why? A big why kat sini. Ada orang suruh buat GCA lah, tapi saya tak faham kenapa. So, apa yang kita kena faham adalah sebenarnya setiap kali kita buat transaction GCA, kita sebenarnya membeli emas. Okay, lagi sekali Nini ulang. Setiap kali kita convert GCA, sebenarnya apa yang kita lupa, kita membeli emas. Kita beli emas, at the same time kita nak pakai duit tu. So 2 in 1 kan? So kenapa pentingnya buat GCA? Kita ingat balik, kenapa penting kita simpan emas? Sebab emas adalah antara aset yang paling secure. Okay, rata-rata orang gelar emas ni sebagai safe haven. Kenapa safe haven? Sebab dalam market emas ni, dia paling stabil. One of the reason kenapa emas lambat naik pun adalah disebabkan dia sangat stabil. Dia tak boleh fluctuate. Terlampau naik, terlampau tinggi, turun terlampau banyak. Okay, very stable. So jom tengok dekat belah kanan ni, apa yang ada? Ada apa ni? Ada carta kenaikan harga emas. So jom kita tengok pada tahun 2000, okay? Ada tak sesiapa yang lahir pada tahun 2000 kat sini? Ada ke? Ataupun before 2000, maksudnya 2000 ni dia dah familiar dengan emas. Pada tahun 2000, okay, 1 gram emas bernilai RM30. Okay, RM30 1 gram. Murah tak? Murah sangat, betul?
murah pada harga hari ni. Tapi 2000 pada tahun 2000, RM30 ni nilai dia sangat besar. Betul tak? Dulu, sekarang ni kita tengok RM30 ni rasa macam campak pun tak ada, bukanlah campak, orang kata belanja pun boleh pejam sebelah mata lah, tak rasa pun berat ke apa. Tahun 2000, RM30 ni, ya Allah, sangatlah berharga. Sebab tu dia boleh mampu beli 1 gram. Okey, itu yang berlaku. Okey, tahun 2004, apa yang berlaku pada tahun 2004? Peningkatan harga emas tahun 2004, apa yang berlaku? 1 gram, dia bukan RM30 dah, dia jadi RM50. Okey, nampak tak peningkatan harga emas tu? So, setahun, okey, tahun makin tahun. Alright, apa yang berlaku? Tahun 2023, tahun ni, siapa boleh bagi tahun ini? 1 gram berapa harga dia? Tahun ni, 2023, 1 gram bernilai 279. Okey, ada yang bagi tanya 279. Kita bundarkan boleh, kita ambil 280. Maksudnya, okey, pada tahun 2023, 1 gram bernilai RM280. Gram kekal, betul tak? 1 gram masih 1 gram. Tapi apa yang berbeza adalah value emas tersebut. Contoh kalau kita beli 1 gram tahun 2000, okey, hari ni RM280, berapa keuntungan kita? Yes, RM250. Itu adalah konsep emas. Dan kenapa hari ni kita buat GCA adalah disebabkan kita nak store value of gold. Sebab emas ni kalis inflasi. Bayangkan, jom Nini bawa kita sama-sama bayangkan, visual kan, pada tahun 2000, Nini simpan RM30. Okey, pada tahun 2000, Nini simpan RM30. Tahun 2023, RM30 tu jadi apa? Apa yang berlaku dekat RM30? Kalau tahun 2000, Nini simpan RM30 je dekat akaun bank. Yes, betul. Masih RM30. RM30 tahun 2000 dan RM30 hari ni, harga dia, orang kata purchasing power dia sangat-sangat berbeza. RM30 dulu, nilai dia tinggi. RM30 sekarang, nilai dia pejam sebelah mata pun no problem. Betul? So, sebab tu, bila fikir balik, kenapa kita buat GCA hari ni? Sebab kita backup segala expenses yang kita nak buat hari ni untuk our future. So, this is the basic. Konsep asas kenapa kita nak buat GCA adalah disebabkan kita nak backup segala income, segala perbelanjaan kita dengan emas. Kenapa emas? Sebab based on track history record, sejak dulu lagi emas ni bernilai. Okey? Dan kenapa hari ni kita tak simpan duit? Kita boleh tengok balik sejarah dulu. Kalau kita simpan duit pada tahun 2000, tahun 2023, nilai duit tu susut, dah tak bernilai. Kalau tahun 2000, kita apply konsep GCA ni, tahun 2023, walaupun emas kekal 1 gram, tapi hari ni, walaupun 1 gram masih sama, value dia berubah. Okay? Alright, cantik. Kalau dah mula faham, Nini boleh pergi ke slide seterusnya. Okay? So hari ni Nini nak buka minda anda perbezaan ataupun perbandingan antara kaedah simpan duit dengan kaedah kita convert GCA. Okay, jom Nini tengok. Kita tengok dulu carta yang pertama, iaitu kaedah simpan duit. Okay, semua orang simpan duit kan selama ni? Contohnya hari ni kita bergaji RM1,000. Okay, sebulan gaji kita berapa? RM1,000. Kita pun dah bekerja selama setahun. Okay, soalan dia, ada tak kita simpan keseluruhan gaji kita selama setahun? Tiada. Okay, kenapa tak ada? Gaji RM1,000, kita nak bayar bil, bayar tu, bayar ni, nak simpan sikit pun tiba-tiba niat nak simpan, terpakai pun ada. Okay, so mustahil dengan keseluruhan gaji dan kita nak simpan keseluruhan gaji. Okay, sebab ni kita based on gaji, bukan mungkin income tambahan ke, itu lain. Ini contoh andai kata gaji kita RM1,000,
kita mesti berbelanja. Okay, nak simpan pun mungkin kita simpan selepas kita dah buat semua perbelanjaan kita. Okay, kita masuk kepada kaedah GCA ni tadi. So, bila kita buat GCA, gaji tetap sama RM1,000. Setahun ada tak simpanan RM12,000? Tetap tidak ada. Kenapa tak ada? Sebab sebenarnya dengan konsep GCA kita tidak simpan duit. Kita simpan bentuk gram emas. Jelas Okey? So konsepnya ni nak anda faham betul-betul. Kita buat GCA bukan sebab kita nak orang kata cepat kaya ke, kita nak simpan duit kita ke, tidak. Kita nak buat pertukaran tadi kepada duit kepada emas. Okey, dan kita boleh spend duit tersebut. Alright, ni basic. Okey, basic antara kaedah simpanan duit dan juga kaedah apply GCA. So, jom kita tengokkan sikit perbandingan tadi kaedah simpan duit. Andai kata Nini dah bekerja sejak tahun 2018. Okey, tengok kat sini Tahun 2018 Nini mula bekerja dengan gaji RM1,000. Okey, dengan gaji RM1,000. Sepatutnya, okey, sekiranya kita nak kawal kita punya bajet, kita nak pastikan kita punya orang kata financial literacy kita bagus, kita hanya boleh berbelanja 65 ke 70% daripada keseluruhan income yang kita dapat. Cuma dekat dalam slide ni, kita andai kata kita belanja 85%. Okey, kita belanja 85%. So, bermaksud Nini belanja RM850. Nini spend. Okey, Nini spend 850. Setiap bulan, Nini boleh asingkan sebanyak RM150. Okey? 2018, Nini konsisten buat selama setahun. Ada je gaji, Nini belanja dulu. Nini asing tadi RM150, Nini asingkan, Nini asingkan, Nini asingkan. Itu yang kita buat. So, tahun 2019, alright, tahun 2019, apa yang berlaku selepas setahun? Total income yang Nini dapat selama setahun adalah RM12,000. Betul tak? Kalau gaji Nini sebulan RM1,000, selama 12 bulan, sepatutnya gaji yang Nini dapat adalah RM12,000. Setiap bulan Nini spend 85%, total yang Nini dah spend sepanjang setahun adalah RM10,200. Okey, faham So selama setahun, sebenarnya duit yang Nini boleh asingkan ataupun ketepikan hanyalah RM1,800. Apa yang berlaku 10 tahun akan datang? Okey, Nini dah bekerja sejak 2018 dan selama setahun Nini menyimpan sebanyak RM150 setiap bulan. Selama setahun Nini ada simpanan RM1,800. Selepas 10 tahun, simpanan Nini RM1,800 tu dia kekal RM1,800. Setuju tak? Apa saja yang kita simpan, sebenarnya itulah duit yang kita ada. Dia tidak akan tambahkan ke, dia tak akan orang kata value berubah ke, malah RM1,800 yang Nini simpan sejak 2019, nilai dia semakin lama semakin kecil. Ini adalah kaedah simpan duit. Okay? This is the example. Now, kita pergi kepada kaedah simpan emas pula. Okay, apa yang berlaku tadi? Gaji tetap sama. Okay, tengok satu-satu Tengok anak panah ni. Tahun 2018, okay, 1 gram nilai dia RM180 sahaja. Gaji ni kekal RM1,000. Okay, sama macam contoh yang sebelum ni, gaji ni RM1,000. Dengan RM1,000 dan dengan harga emas pada waktu itu, Nini dapat 5.55 gram. Okay? Quantum Metal akan pulangkan 85% cash advance. So, Nini masih boleh belanja RM850. Dan sepatutnya, Nini dah pun belanja sebanyak 4.72 gram. Tetapi, apa yang bagusnya adalah, di dalam akaun Quantum Metal kita, kalau nampak dekat bahagian holding inventory,
emas kita masih 5.55 gram. Walaupun kita dah belanja sebanyak 4.72 gram. Okay? So sebenarnya apa? Sebenarnya kita ni keluarkan duit sebanyak RM150 sahaja untuk membeli emas 5.55 gram. Okay? Ni tahun 2018. So apa yang berlaku selepas setahun? Nini konsisten buat GCA. Apa yang berlaku? Okay, tengok selepas setahun, gaji Nini yang Nini dapat adalah 12,000. Okay, daripada 1,000 tadi, kalikan je dengan 12 bulan. So Nini ada 12,000. 12,000 tadi dah menjadi 66.6 gram. Okay, 66.6 gram. Okay, so Nini masih boleh belanja 10,200. Perbelanjaan ini tak berubah dengan contoh yang sebelum ni. Dan ini dah pakai 56.61 gram. Tapi lagi sekali, apa yang berlaku dekat dalam akaun quantum metal kita? Kekal 66.6 gram. So apa yang berlaku adalah selepas 10 tahun, kenaikan harga emas. Harga emas, dia bukan lagi 1 gram RM180. Percaya tak? Nanti 1 gram dia akan meningkat harganya RM350. Kita ambil contoh. Sekiranya setahun kenaikan harga emas adalah 8%. So by the end of 2028, 1 gram RM350. Jom kita buat kiraan. Ingat lagi tak holding inventory kita? 66.6 gram. Disebabkan perubahan harga emas, 66.6 gram, dia bukan lagi berapa? Dia bukan lagi 12,000. Sekarang ni 66.6 gram bernilai berapa? RM23,310. Okey, macam mana boleh naik? Macam mana 66.6 gram boleh jadi 23,000 pula? Disebabkan perubahan harga emas tadi. So tolak dengan segala perbelanjaan yang kita pernah buat dulu. Tolak. Okay, kita andai kata kita tolak, kita nak jual, kita terminate. Kita tolak 10,200 yang kita dah belanja setiap bulan tadi. Okay, ingat tak kita dah belanja RM850 setiap bulan? Okay, tolak. Lepas kita dah buat penolakan dekat sini, tolak management fee. Management fee ni apa? Management fee ni adalah orang kata charges yang quantum metal kenakan dekat kita sebab quantum metal simpan berapa? Quantum metal simpan 66.6 gram untuk kita. Sedangkan kita dah belanja 56.61 gram. So macam mana ni dapat pengiraan ni? Okay, pengiraan ni dapat daripada, okay, ni tunjuk dekat sini pengiraan macam mana ni dapat adalah daripada total amount yang ni dah pakai iaitu 10,200. Ini kira siap-siap setahun. Darab dengan 3.5%. So itu adalah amount yang Nini akan dapat. 357. Okey, jelas Okey. So sekarang ni, kalau Nini buat termination, Nini nak jual dah. Okey, Nini nak jual emas Nini, maksudnya nak keluarkan lah. Apa yang Nini akan dapat sekarang? Nini akan dapat baki sebanyak RM12,753 bersih. So maksudnya, segala gaji yang kita dapat selama setahun, ini padam balik all my drawing. Okay. Segala gaji yang ini simpan, okay, selama setahun, walaupun ini dah belanja 10,200, tetapi disebabkan ini backup perbelanjaan ini dengan emas, ini backup income ini dengan emas, apa yang berlaku kepada emas ini? Apa yang berlaku? Peningkatan berlaku. Jadi disebabkan peningkatan itu berlaku, Nini dapat keuntungan atas kenaikan harga emas. Jelas tak? Okay? So ini adalah perbandingan buat GCA ataupun tidak buat. Betul. Nini buat kiraan ni setahun je. Nini tak buat sepanjang 10 tahun. Nini buat setahun je. Kita nak tengok setahun tu apa yang berlaku. Okay? Maksudnya Nini buat setahun saja. Betul, tepat sekali. Okay, jelas Ini kiraan untuk setahun sahaja. What if kita buat
what if kita buat selama yang kita dah ada income tu. Okay? Alright. So, jom kita patah balik. Kita balik kepada yang asal. Sebelum ni, kita punya simpanan adalah berapa? Simpanan kita sebenarnya 1,800 sahaja. 1,800. Tapi kalau kita buat konsep GCA, 1,800 jadi berapa? 1,800 jadi 12,700. So, which one yang kita nak? Kita nak yang mana? Okay, kita nak yang mana? Kita decide. Okay, tak ada siapa yang nak paksa, kita decide sendiri. Betul Yaya. Contoh yang Nini buat ni, Nini buat konsisten setahun dan Nini biarkan selama 10 tahun. So, jom kita buat summary dekat sini. So, kesimpulannya adalah semua orang, setiap orang yang buat GCA ni, walaupun Nini, contoh Nini dan Yaya pula, Nini dan Yaya gaji sama. Belanja pun sama, kita belanja 85% je. Tapi kalau Nini dan Nini dan Yaya, kita buat, seorang buat kaedah simpan duit, seorang lagi buat GCA. Cara berbeza, betul? Keuntungan kita pun berbeza. Okay, so kesimpulannya dekat sini adalah kalau kita buat kaedah simpan duit, okay, gaji kita sama, kita masih belanja dengan kuantiti yang sama, simpanan kita adalah RM150. Okay, ini yang kita akan dapat. Selepas 10 tahun, duit yang kita pegang kekal RM150. Tidak ada perubahan. Perubahan yang kita boleh rasa adalah value emas tu yang semakin menurun. Sekiranya kita buat GCA, gaji sama, betul? Kaedah GCA, gaji sama 1,000. Tapi apa yang Nini buat? Nini buat GCA dulu, backup dulu. Okay? Dan Nini baru belanja. Lepas Nini belanja, emas tadi ada di holding inventory. Okay? Ada di holding inventory. So, selepas 10 tahun, okay, lepas 10 tahun, kita ada apa? Kita masih ada 5.55 gram. Okay, so soalan ini kepada anda semua hari ni. Adakah 5.55 gram ni tadi harga dia RM1,000 ataupun harga dia lebih tinggi? Apa jawapan anda? Selepas 10 tahun, lebih tinggi. Setuju? Kenapa lebih tinggi? Ni soalannya Cikgu Mas. Kenapa lebih tinggi? Semua dah tahu kan? Disebabkan pasaran. So soalan ini dekat sini, adakah quantum metal yang bagi kita keuntungan? Tidak. Kenapa tak? Sebab segala perubahan harga emas tadi dah jawab kan? Disebabkan pasaran emas sendiri. Because of that, kita untung bukan sebab quantum metal bagi. Kita untung sebab perubahan harga emas yang berlaku. Jelas, kita akan masuk kepada topik yang selebihnya. Kita akan masuk penetapan matlamat. So, apa fungsinya pula penetapan matlamat? Sebab tadi dah jelaskan kan, tadi kenapa kita buat GCA adalah disebabkan kita nak kembangkan simpanan bank, kita nak buat deposit rumah, nak beli tanah, okey? Tapi persoalannya dekat sini, kalau kita buat GCA dengan hanya tunggu beli tanah, berapa kali kita beli tanah? Adakah kita beli tanah setiap bulan? Kita beli tanah ke setiap bulan? Tak. Kita beli kereta ke setiap bulan? Tidak. Kita nak buat apa lagi? Kita melancong ke setiap bulan? Itu pun jarang-jarang berlaku. So macam mana kita nak buat GCA dan konsep kita, objektif kita nak konsisten tanpa beban. Sebab tadi Nini ada cakap, bila kita nak buat GCA adalah bila kita nak buat belanja bulanan dan kita nak buat belanja komitmen setiap bulan. So balik kepada penetapan matlamat tadi. So bila Nini jelaskan penetapan matlamat, ini sesuai untuk sesiapa dan ini sesuai untuk memudahkan ahli. Okay? Memudahkan ahli nak konsisten convert emas setiap bulan. Kalau sebelum ni kita tak ada reason pun. Kita setengah cakap, Nini saya tak ada komitmen bulanan. Semua suami yang belanja. Nini saya tak ada komitmen bulanan sebab saya masih study. So hari ni kalau kita buat konsep penetapan matlamat, you study ke, you tak berbelanja ke, you still buat penetapan
matlamat selama 27 bulan. Kenapa 27 bulan? Sebab itu yang ditetapkan oleh Angel Group. Okay, itu yang ditetapkan. Alright, so now dekat sini kita tengok setengah orang, kita balik kepada tadi, kenapa kita buat penetapan matlamat adalah yang pertama, kalau kita ambil contoh tadi kalau kita ambil contoh tadi dengan gaji, okay, dengan orang kata income kita. So kalau orang yang bergaji RM1,000 dan dia boleh berbelanja dalam lingkungan RM850, dia tidak menjadi masalah kepada dia untuk convert GCA setiap bulan. Setuju? Setuju. Tapi masalahnya dekat sini, kalau Nini bergaji RM1,000 dan perbelanjaan Nini mungkin ada lebihan sikit. Mungkin perbelanjaan ini RM855. Ada bulan lain Nini punya perbelanjaan mungkin naik sikit, RM890, RM900. Maka Nini tidak boleh convert keseluruhan income Nini kepada GCA. So that's the problem. Now this is the solution. So solution dia adalah kita boleh plan penetapan matlamat kita. So dengan perbelanjaan kita melebihi 85% pun kita boleh konsisten buat. Okay. Masalah yang kedua. Problem yang kedua, kalau kita buat GCA dengan gaji. Lepas dapat gaji je, kita kena bayar loan. Okay? Tak dia dah tunggu-tunggu 1 ke 5 hari kerja, 1 ke 5 hari bekerja. Setengah orang tak boleh tunggu. So penetapan matlamat ni salah satu cara yang kita boleh apply dan kita tidak perlu stres. Sebab apa? Sebab nanti penetapan matlamat ni kita tidak menggunakan keseluruhan income. Okay? So siapa-siapa yang ada masalah ni? Masalah apa yang pertama? Masalah belanja dia lebih 85% dan masalah yang kedua adalah dia tidak boleh tunggu 1 ke 5 hari bekerja. So hari ni Nini akan sentuh bab macam mana kita nak kumpul sebanyak 100 gram dalam masa 27 bulan ataupun kita nak kumpul 300 gram dalam masa 27 bulan, 500 gram dalam masa 27 bulan, 700 gram dalam masa 27 bulan ataupun kita sahut cabaran dalam masa 27 bulan kita nak 1 kg. Kalau kita ada lebihan income, kita rasa kita mampu, kita boleh tetapkan kita nak 10 kg dalam masa 27 bulan. Setiap penetapan matlamat ni berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Ingat tadi ikut objektif, ikut orang kata kesesuaian individu. Okay, so jom kita masuk kepada cara yang pertama. Okay, so cara yang pertama adalah kita perlu tahu berapa simpanan yang kita ada dan kita tak pakai. Hari ni, Nini tanya anda, ada tak kita RM1,000 di account bank ataupun dekat rumah kita yang kita tak pakai? RM1,000 ni orang kata kita tak pakai. Ada tak? Mungkin kita ada duit dekat rumah, mungkin kita ada duit bawah bantal, mungkin kita ada duit dekat tabung haji, mungkin kita ada duit dekat bank, okay? Ada tak RM1,000? Kalau ada, okay, yang kedua. Setiap bulan kita boleh tak asingkan? Setiap bulan kita boleh tak asingkan RM150? Contoh tadi, kalau Nini bergaji RM1,000, okay, contohlah kita tak nak ambil gaji RM1,000, takut confuse. Contoh kalau Nini gaji RM1,500. Setiap bulan, Nini tanya diri sendiri, boleh tak setiap bulan Nini nak asingkan RM150? Boleh lah. Then you boleh buat penetapan matlamat 100 gram dalam masa 27 bulan. Okay? So, boleh screenshot benda ni. Okay, kalau sesuai dengan diri masing-masing, boleh apply start bulan ni. Okay? Dalam masa 27 bulan, dengan hanya keluarkan RM150 setiap bulan, kita akan dapat 100 gram aset di dalam holding inventory. Umpama kita keluarkan modal setiap bulan, ibarat kita keluarkan modal RM4,050 sepanjang 27 bulan. Dan apa yang kita dapat? Kita dapat 100 gram yang bernilai RM27,000. Okay, so ini adalah penetapan matlamat yang pertama.
sekiranya kita nak kumpul 100 gram dalam masa 27 bulan. Sekiranya kita ada RM1,000 simpanan yang kita tak pakai. Sekiranya kita mampu asingkan RM150 setiap bulan. Okay, ni yang pertama Okay, jom. Ni saya punya simpanan lebih. Okay, dan setiap bulan saya boleh asingkan lebih. So, apa yang sesuai dengan saya? You boleh try 300 gram dalam masa 27 bulan. So, dekat dalam account bank ataupun di mana-mana saja, ada tak kita, ada tak kita RM3,000? Adalah RM3,000. So, kalau RM3,000 ada, muncullah soalan yang kedua, setiap bulan boleh tak kita ketepikan RM450? Boleh tak boleh? Boleh. Kalau boleh, now this is your number. Number kita adalah kita boleh kumpul 300 gram dalam masa 27 bulan. So sepanjang 27 bulan, setiap bulan kita keluarkan RM450. Total yang kita keluarkan berapa? RM12,150. By the end of 27 months, kita dapat pegang 300 gram dalam holding inventory yang bernilai RM81,000. Tapi setiap bulan kita keluarkan berapa? RM450 saja. Modal kita berapa? Selama 27 bulan. RM12,150. Ni, I ada lebih lah. I ada RM5,000 simpanan. So kalau kita ada RM5,000 simpanan, dengan syarat setiap bulan kita boleh ketepikan RM750, means kita boleh buat penetapan matlamat 500 gram dalam masa 27 bulan. So sebenarnya walaupun kita nampak kita keluarkan berapa sebulan ni, kita sebenarnya dalam masa 27 bulan berapa banyak kita keluarkan? Kita keluarkan RM20,000. Okey, dengan RM20,000 sebenarnya kita dah kumpul sebanyak 500 gram yang bernilai RM135,000. Okay, so basically konsep ni kita rolling. Okay, ni akan tunjukkan tadi nanti step by step macam mana kita nak apply melalui GCA. Modal permulaan jangan confuse. Modal permulaan RM5,000 ni tadi sekali saja yang kita perlu ada. Tak, bukan berkali-kali. Berkali-kali yang you kena ada yang bawah ni, yang 750. Okay, yang atas ni modal permulaan ni sekali sahaja. Then you rolling. Okay, so ini adalah yang ketiga. Now, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita ada RM7,000 dalam saving account yang kita tak buat, yang kita tak ralat lah. Kita memang nak simpan sahaja. So, RM7,000 ni tadi, kalau kita ada, apa yang kita buat? Kita boleh pergi kepada poin yang seterusnya. Kita boleh tak asingkan RM1,050 setiap bulan? Boleh lah. Kalau boleh, then this is your number. Kita boleh kumpul 700 gram dengan hanya keluarkan RM1,050 setiap bulan. So, modal yang kita keluarkan berapa tadi? Selama 27 bulan, RM28,355. Tapi apa yang bestnya, selepas 27 bulan, kalau kita konsisten buat, kita akan memiliki 700 gram di dalam holding inventory yang bernilai RM189,000. Jelas Ini dapatkan dulu figure tu. Mana yang sesuai dengan kita? Boleh pilih, no problem. So, siapa yang bercadang dalam masa 27 bulan, by hook or by crook, I nak ada 1 kg. So, this is for you. Okay, apa yang you kena ada? You ada tak modal permulaan RM10,000? Modal permulaan ni tadi apa ni cakap? You kena ada sekali je. Perlu ada sekali saja. Mungkin tadi ada kat dalam account bank RM10,000. Dan yang kedua, setiap bulan kita boleh asingkan sebanyak RM1,500. Dengan cara ni, kita boleh buat penetapan matlamat 1 kg dalam masa 27 bulan. So sebenarnya, kita keluarkan modal berapa saja? Kita keluarkan modal RM40,500. Tetapi by the end of 27 months, kita dah ada 1 kg yang bernilai RM270,000. Ini konsep dia. So siapa bercadang nak ambil nombor 5? Nombor 5.
1 kg. Maksudnya you cabar diri you nak konsisten buat setiap bulan sebab you nampak setiap bulan boleh asingkan 1,500. And kita pun kita ada simpanan 10,000 di account bank yang you boleh rolling. Sebab sekali saja 10,000 ni. Yang setiap bulan tu yang 1,500. Okay, so Amirul, Syah dan Pui nak ambil nombor 5 dan cikgu Naz. Okay, bagus, tahniah. Alright, dan juga Azman pun nak ambil nombor 5. Okay, so sekarang ni, okay, yang ni 10 kg, 10 kg pun sama. Okay, ni cerita saja 10 kg ni, alright, 10 kg ni adalah, kita nak spend 10 kg dalam masa 27 bulan. Jadi kita perlu ada modal permulaan sebanyak 100,000 dan setiap bulan kita boleh asingkan 15,000. Yang ni untuk bisnes. Orang yang ada bisnes, orang yang ada, orang kata dia ada company, overhead dia every month kan, and dia boleh asingkan 15,000 daripada dia punya total revenue, dan kita boleh buat 10 kg dalam masa 27 bulan. Memang recommended untuk orang yang berniaga. So now, kita pergi kepada bila kita dah buat GCA ni tadi kan, kita dah buat, kita dah apply setiap bulan. So macam mana nak keluarkan? Itu soalan popular. Okay. So hari ni sebenarnya kalau kita konsisten ni buat GCA, even sekarang ni yang dah ramai buat GCA tu, untuk kita jual balik emas kita, kita ada dua pilihan, dua option. Okay, sama ada kita nak terminate. Okay, terminate iaitu jual emas kita, ataupun kita nak pay convert, nak tebus emas yang kita dah pakai. Kita boleh pilih kita nak yang mana. Kalau terminate bermaksud kita jual emas kita. Kalau kita pay convert maksudnya kita nak balik 100% gram emas kita dan kita perlu bayar semula 85% yang kita dah belanja suatu ketika dulu. Okay? Dan yang bagusnya tentang GCA ni sebab dia tidak ada had masa. Kita boleh simpan berapa lama yang kita nak. And even kalau waktu tu belum untung sekalipun dan kita decide nak jual, tidak ada masalah. Okay? Dan keuntungan dan kerugian GCA ni bergantung kepada harga emas. Kalau kita jual pada harga emas rendah, kita untung ke rugi? Apa jawapan dia? Kalau kita jual pada harga emas rendah, yang berlaku adalah kerugian. Kalau kita decide nak jual pada harga emas tinggi, then of course kita ada keuntungan. Okay? So tak kisahlah kita buat tak kisahlah kita buat pay convert ataupun terminate, apa yang berlaku adalah kita punya total gram emas akan masuk GSA. Jelas? So buat sesiapa yang belum pernah terminate, belum pernah pay convert, emas kita sebenarnya akan dimasukkan semula ke GSA. So daripada GSA ni, kita boleh redeem emas fizikal, kita boleh cashkan, kita boleh beli GAE, kita boleh buat apa sahaja. Jelas So sekarang ni, macam mana nak apply? Okay, dekat screen, ni adalah konsep yang kita, ni adalah step untuk apply GCA. Contoh ni, I memang nak buat GCA starting today ataupun starting this month. Dapat je gaji nanti ataupun start je I dah tahu nak buat penetapan matlamat berapa gram, berapa kg untuk 27 bulan, then this is the step. 5 step. First kita klik apa? First kita klik GSA. Kenapa kita kena klik GSA? Sebab kita nak membeli emas. Alright? Dan yang kedua kita klik QM Cell. So proses dia, kita masukkan sahaja jumlah. Okey, ni adalah masukkan jumlah. Contoh kalau penetapan matlamat kita nak ada 100 gram. Okey, contoh kalau ni nak buat penetapan matlamat 100 gram. Okey, 100 gram. Berapa jumlah yang ini kena masukkan? Siapa ingat tadi formula tadi? Kalau ni nak ada 100 gram, nak buat penetapan matlamat 100 gram, berapa jumlah yang ini kena masukkan? RM1,000, tepat sekali. Ini kena masukkan RM1,000. Semua dah faham dah tu? Bagus. Okay, ini masukkan RM1,000. So ni klik convert to gold convert. Okay, klik kotak ni. Pilih bank yang tertera dan klik submit.
Apabila klik submit, automatically Quantum Metal akan refund balik. Kalau ni masukkan jumlah RM1,000, Quantum Metal akan pulangkan sebanyak berapa? RM850 dalam masa 1 ke 5 hari bekerja. Working hours working days. Jelas Macam mana kita nak apply penetapan matlamat tu tadi? So, ini adalah slide seterusnya. Okey, cara penetapan matlamat. So tadi kalau kita pilih 100 gram dalam masa 27 bulan dan sama juga kita ambil 500 gram ke 700 gram, 1 kg, 10 kg sekalipun, konsep dia sama. Okey. Jumlah sahaja berbeza. So Nini buat contoh, Nini nak kumpul 100 gram dalam masa 27 bulan. So bulan yang pertama apa yang Nini buat? Bulan yang pertama Nini ambil daripada simpanan. Ingat simpanan Nini ada 1,000. So bulan yang pertama terus Nini ambil RM1,000 Nini ada tadi. Nini apply GCA. So apa yang berlaku? Nini akan dapat RM850 semula dan Nini jangan pakai. Nini simpan balik dekat tempat yang Nini ambil tadi. Kalau Nini ambil dekat account bank, Nini dapat je 850, Nini simpan balik ke account bank. At the same time, pada masa yang sama, kita masih mempunyai 4 gram emas di dalam holding inventory. So, masuk bulan yang kedua. Okay, ni tukar color. Masuk bulan yang kedua, apa yang berlaku? Masuk bulan yang kedua, kita ulangi step yang sama. Macam mana nak ulang? Ingat lagi tak RM850 daripada yang kita simpan bulan lepas? Yang ni? Yang kita dah dapat semula? Masuk balik. Dan ambil RM150 duit lebihan yang kita boleh asingkan setiap bulan. Campur. Bila kita kita campur, jumlah dia masih RM1,000, kan? Masih RM1,000, betul? So dia tak lari dah. Kita tetap akan dapat 850 dan kita akan dapat 4 gram plus minus. Okay, so you ulang je step ni sampai berapa lama? Kita ulang. Kita ulang step yang sama selama 27 bulan. Okay, kalau kita buat konsep ni, then you akan achieve 100 gram dalam masa 27 bulan. Berapa jumlah yang you kena keluarkan setiap bulan? RM150. RM1,000 tu berapa kali nak keluarkan? Boleh tak bagi tahu jawapan dekat ruangan chat box? Berapa kali je RM1,000 tu you kena keluarkan? You keluarkan sekali sahaja. Untuk sesiapa yang mungkin yang masalah yang dua tadi masalah dia yang tadi, yang pertama mungkin perbelanjaan dia melebihi 85% ataupun yang kedua dia tak boleh tunggu 1 ke 5 hari bekerja. So kalau itu masalah yang kita hadapi sekarang, you apply konsep penetapan matlamat. Tak membebankan. Dan kita pun tak rasa apa-apa sebab kita tak pakai pun duit yang nak masuk balik ke account bank tu. Kita just repeat saja proses yang sama selama 27 bulan. Dan percayalah, buat selama 27 bulan ni, kita akan nampak perbezaan yang sangat ketara. Okay? Daripada segi yang ni tunjuk tadi. Okay? Seorang buat simpan duit je, seorang lagi simpan emas. Mana satu lagi banyak untung? Kita fikir sendiri. Okay? Kita tengok, kita fikir sendiri. Bila boleh apply? Okay? Ni soalan yang popular. Even kita tak buat penetapan matlamat pun, ni jawapan ni, soalan ni sangat-sangat penting. Apabila kita decide nak buat GCA, okay, adakah kita nak buat pada harga tinggi ataupun harga rendah? Jawapan dia adalah kita tak tengok harga emas. Bila kita nak convert GCA, objektif kita apa? Objektif kita ingat balik objektif asal, kita sebenarnya nak kumpul sebanyak aset. Okay, so jawapan kepada soalan ni adalah kita boleh buat bila-bila masa. Okay, walaupun pada bulan ni harga emas naik, kita tak naklah convert rasa rugi. No. Kalau you tak convert, duit tu habis tak? Masih tetap habis. Tetap habis. Tapi kalau you buat GCA, convert, at least you still boleh belanja. Tapi at the same time,
Emas beli tak? What is your goal setting? Ini nak setiap orang yang hadir pada hari ini, at least you kena bagi satu jawapan. Berapa banyak penetapan matlamat yang you nak untuk diri sendiri? Okay? Kita ni, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ada benchmark. Benchmark tu apa? Kita kena tahu kita nak apa. Senang untuk kita capai. Alright? Dan of course kita kena tengok balik, kita sesuai yang ni What is your goal setting? Kita boleh tengok balik yang dekat page yang ni. Kita nak yang mana? Mungkin ni saya nak buat 200 gram lah tapi tak ada dalam ni. Macam mana? Sama je. Okay? Kalau you nak 200 gram, basically you kena ada RM2,000 simpanan dan setiap bulan, you kira macam tu. Jelas Setiap orang kena ada penetapan matlamat. Dan satu lagi yang Nini nak sharekan dekat sini, kalau sebelum ni, Nini sendirilah, Nini tak cakap orang lain, Nini sendiri. Walaupun Nini ada simpanan yang Nini mampu nak menyimpan emas, tetapi Nini tak pernah sekali pun keluarkan duit sendiri untuk beli emas. Kenapa? Sebab tanggapan Nini masih lagi emas ni mahal. Okay? So, apa yang Nini nak sampaikan adalah kalau kita apply buat penetapan matlamat ni, kita tidak akan rasa emas tu mahal sebab kita rasa best je nak buat. Okay? Kita tak rasa terbeban. Itu sebenarnya. Walaupun kita ada banyak duit sekalipun, tapi bila kita nak beli emas, kita rasa apa? Kita rasa terbeban. Okay? Tapi konsep ni, dia meringankan beban kita dan kita boleh konsisten buat setiap bulan. Okay? So, daripada konsep ni tadi, penetapan matlamat. Okay tak? You rasa? Kita rasa okay tak? Daripada 1 hingga 10, 1 to 10, kita rasa penetapan matlamat ni okey ke, sesuai ke tak sesuai dengan kita. Okay, Pui kata 10, Adiba kata 10, Waan kata 10. Tapi tak kisah you guna konsep yang mana, you buat penetapan matlamat ke, you tak buat, you buat penetapan matlamat ke, ataupun tak nak buat penetapan matlamat, nak buat dengan total income je. Tak kisah you buat dengan cara apa sekalipun, tapi buatlah GCA setiap bulan. Kenapa? Okay, jom Nini tunjukkan kenapa sebenarnya kita kena buat GCA setiap bulan. Okay, Nini tunjuk Ini testimoni Nini sendiri yang mana Nini dah convert selama setahun. Ini account quantum metal Nini. So, apa yang Nini nak tunjuk dekat sini adalah, nampak tak? Holding inventory. Holding inventory inilah tempat di mana total gram yang kita dah convert akan berada. So, contoh tadi, kita ambil contoh tadi, kita beli emas kita beli emas RM1,000. Berapa gram yang kita dapat? 5.55 gram, betul? So 5.55 gram, apabila kita dah buat conversion, dia akan masuk dekat holding inventory. Dia tidak akan masuk dalam GSA, dia tidak akan masuk dalam GAE. Okay. So sekarang ni, bila Nini buat holding inventory, every month Nini buat consistent. Dan Nini dah mula nampak perubahan dia. Okay, sebab tu Nini berani, Nini yakin. Bila Nini bercerita tu, Nini yakin. Sebab Nini sendiri pun dah nampak perubahan dia. So, apa yang nak cuba sampaikan adalah, turun sebab tu lambat sikit, semua orang nak membeli. Okay, so apa yang berlaku adalah, apabila kita buat convert setiap bulan, apa yang Nini akan dapat adalah, Nini akan kumpul gram tersebut. Okay, walaupun Nini dah belanja, tapi at the end of the day, Nini punya grammage kekal kat situ. Ada lagi. So, apa yang Nini perlu buat? Nini cuma perlu tunggu ada kenaikan harga emas. GCA yang Nini kira pada tahun 2022, okay, yang mana kalau kita konsisten buat setiap bulan, okay, dan apabila berlaku peningkatan harga emas, tak kisah kita nak tunggu 10 tahun ke, ataupun dalam masa 3 tahun pun dah ada kenaikan harga emas lah, boleh tak nak jual? Boleh tak nak terminate ke, nak pay convert ke, boleh, tak ada masalah. So macam Nini buat selama setahun, okay, tak selama setahun pun, daripada bulan 4 tahun 2022 hinggalah yang kiraan yang Nini buat ni adalah Disember 2022, okay, peningkatan yang berlaku sebanyak 39.29% daripada total. Kalau Nini simpan duit tu kekal. Tapi hari ni, bila Nini buat GCA,
Ini ada peningkatan sebanyak 39%. So kita nak mana? Kita nak static je ke? Ataupun at least you nak ada emas, dan emas tu tadi boleh orang kata bagi keuntungan. You nak yang mana? Okay. So itulah penetapan matlamat sebenarnya. So itulah sebenarnya konsep penetapan matlamat. So now ni kita buka dulu kamera boleh? 1, 2, 3. Okay, one more. Okay, 1, 2. Okay semua, Assalamualaikum. Bye-bye.